Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah sistem solar yang saya nak share dengan tuan-tuan hari ni memang seperti yang diiklankan, kita rakyat Malaysia ni dah boleh ucap selamat tinggal kepada TNB, tak payah lagi guna power pada TNB. Tapi persoalannya sekarang ni, adakah betul sistem ni memang mengikut spesifikasi ataupun spek yang diiklankan? Sistem ni tuan-tuan boleh beli dekat Shopee, dekat Lazada, kedua-duanya memang ada jual dan kadang-kadang seller yang sama. Dan seller yang jual sistem ni memang ramai. Nama produk ni dan produk ni diiklankan sebagai Solar Power Inverter Kit 6000 watt Power Inverter plus 18 watt. Nama produk ni memang boleh buat kita confuse. Biasanya kalau orang yang memang langsung tak ada background dalam sistem kuasa solar, memang kita akan tertipu. Tapi sebenarnya seller ni memang bijak. Nama dia letak 6000 watt. Kemudian dekat bawah, dekat product description tu, baru dia nyatakan spek yang betul. Tapi spek tu pun memang boleh dipertikaikan lagi. Seller ni dia tahu kita ni malas nak membaca dan kadang-kadang kalau kita baca pun kita tak faham pun apa yang kita baca, terutama kalau melibatkan spek-spek yang teknikal. Tapi orang yang langsung tak tahu pasal solar, dia tengok nama produk ni ada 6000 watt, jadi dia beranggapan sistem ni boleh produce, boleh hasilkan 6000 watt. Okey tuan-tuan, besar mana 6000 watt ni? Mungkin kita tak tahu besar ataupun kecil yang dikatakan 6000 watt ni. 6000 watt ni boleh juga disebut sebagai 6 kilowatt. Kalau dekat rumah kita, untuk aircon 1 horsepower bersamaan dengan 746 watt. Jadi, dengan inverter 6000 watt ni, tuan-tuan boleh hidupkan 8 biji aircon yang 1 horsepower. Tuan-tuan boleh ambil 6000 watt bahagikan 746 watt, tuan-tuan akan dapat 8 horsepower. Kita tengok dulu apa benda yang ada dalam kotak ni. Okay, dah habis. Kat sini ada power inverter, yang ni saya rasa solar panel, dan yang ni solar charge controller. Power inverter ni adalah alat yang kita gunakan untuk invert ataupun untuk tukar DC voltage daripada bateri kepada AC 230 volt ataupun 240 volt yang sama dengan power yang kita dapat daripada TNB dekat dalam rumah kita. Dan saya rasa inilah power inverter yang paling ringan yang saya pernah jumpa, yang saya pernah pegang. Dekat sini pun tuan-tuan boleh tengok sendiri, jelas dia tulis kat sini 6000 watt. Ada 3 kosong ni, ni adalah 6000 watt. Berat inverter ni cuma 536 gram, setengah kilo saja tuan-tuan. Okey tuan-tuan, ni contoh inverter solar 5500 watt. Inverter yang kat dalam tu yang kita tengok tadi, yang tu 6000 watt. Berat cuma setengah kilo. Yang ni 5500 watt, tapi berat dia dekat 20 kilo. Inilah contoh inverter solar yang sebenarnya. Dan kenapa inverter ni berat? Sebab dekat dalam ni ada transformer yang besar untuk hasilkan power 5500 watt. Dari segi saiz dan berat ni pun tuan-tuan dah boleh bayangkan betapa besarnya penipuan inverter tu tadi. Yang ni sebenarnya saya tengah test untuk pemasangan dekat sebuah site. Dan kebiasaannya sebelum kita pasang, kita akan test dulu nak pastikan inverter ni dalam keadaan baik, baru kita akan buat pemasangan. Inverter ni adalah 6000 watt. Watt ni adalah power dan formula untuk power P sama dengan I kali dengan V. P ni adalah power, I current dan V adalah voltage. Dan inverter ni adalah inverter 12 volt. Power kita dah ada 6000 watt. I kita tak tahu lagi dan V adalah 12 volt. I bersamaan dengan 6000 bahagi dengan 12. Ni 12 volt, ni 6000 watt. I ataupun current ni bersamaan dengan 500 amp ataupun 500 ampere. Saya pun tak pernah tengok kabel DC yang boleh carry current 500 amp ni. Dan sebenarnya tuan-tuan memang tak wujud dalam dunia ni power inverter 12 volt power 6000 watt, memang tak ada, tak wujud. Ni kabel-kabel yang disertakan sekali dalam kotak inverter tu tadi. Yang ni untuk sambungan kepada cigarette lighter port dalam kereta, kabel lagi kecil. Kemudian yang ni pula kabel untuk sambungan antara inverter kepada bateri. Kalau kita tengok yang ni untuk cigarette lighter port ni,
Tuan-tuan pun boleh tengok sini kualiti dia. Fuse pun tak ada dalam ni. So ni kalau terbakar memang habislah. Saya tak nampak pun ada fuse dalam ni, memang bahaya. Okey, inilah kualiti dia. Untuk kabel yang ni pula, ni kabel untuk sambungan antara bateri dengan inverter. Tuan-tuan boleh tengok, adakah ni saiz kabel yang boleh draw current, boleh bawa current 500 A. Ini sebenarnya digunakan kabel 6mm ataupun kabel 10 AWG. Untuk kabel 10 AWG sebenarnya kita guna dekat mana? Kita guna dekat solar panel, bukan sambungan antara bateri dan juga inverter. Ini contoh kabel 10 AWG, kabel yang sama saiz dengan kabel tadi. Ini biasanya kita gunakan untuk sambungan solar panel sebab current tak tinggi. Tapi tak boleh gunakan kabel ni untuk sambungan antara inverter dengan bateri. Ini kan pula dengan current 500 A, memang mustahil, memang berasak, memang akan menyala, kabel ni akan terbakar. Kita tengok kualiti kabel yang dia bagi ni. Adakah ni betul kabel 6mm dan apa jenis kabel yang digunakan. Hari ni memang rezeki tuan-tuan lah. Sebab selalu orang tanya, bang, kenapa harga kabel dekat link abang bagi tu harga dia mahal sangat? Saya tengok dekat Shopee harga dia murah saja. Ni saya nak tunjuk kat tuan-tuan. Ini nampak macam kabel copper kan? Tapi kalau kita kikis ni, tuan-tuan akan nampak sebenarnya dekat dalam ni adalah aluminium. Inilah yang kita panggil copper clad aluminium kabel. Dia bukan pure copper. Bila terkikis, tuan-tuan akan nampak lah dia punya aluminium. Sebab itulah harga kabel dekat Shopee tu kadang kita tengok harga dia murah. Inilah sebabnya tuan-tuan. Kabel ni tak boleh carry current yang tinggi seperti kabel yang betul-betul pure copper ataupun tin copper kabel. Dia tak sama. Ni aluminium clad. Kabel aluminium disalut dengan copper. Kadang-kadang orang tanya, bang, ada tak solar yang bajet-bajet, solar yang mur-mur tu? Inilah solar-solar bajet, solar-solar mur. Kalau tuan-tuan nak, inilah contoh alat-alat solar-solar yang murah. Yang ni pula solar charge controller untuk kita charge bateri dalam sistem kuasa solar. Fungsi charge controller ni adalah untuk mengawal proses charging dan juga discharging bateri dalam sistem kuasa solar. Daripada solar panel, biasa kita dapat voltage, contoh untuk solar panel 100 watt, voltage adalah 20 volt ataupun 18 volt. Tapi voltage yang kita perlukan untuk charge bateri adalah antara 14.4 hingga 14.6. Itulah fungsi solar charge controller, untuk regulate, untuk turunkan voltage kepada voltage yang diperlukan untuk charge bateri. Kalau tuan-tuan tengok dekat Shopee, dekat Lazada, memang banyak orang jual solar charge controller yang rupa sebiji macam ni. Dia sebenarnya untuk solar charge controller ni, dulu memang ada satu yang berkualiti. Tapi sekarang kita pun dah tak tahu dah mana satu yang berkualiti. Sebab terlalu banyak brand yang dah ciplak design yang sama, tapi kualiti sangat-sangat berbeza. Tapi kalau tuan-tuan memang nak beli solar charge controller, saya tak rekomenkan model yang macam ni. Sebab kita dah tak tahu dah mana satu yang berkualiti tu. Dan kalau tuan-tuan memang nak cari solar charge controller yang memang betul-betul berkualiti, boleh charge bateri SLA, boleh charge bateri lithium, saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description. Okey tuan-tuan, barang yang last kali yang ada dalam kit solar 6000 watt ni adalah solar panel. Kalau tuan-tuan tengok kotak ni pun, adakah ni kotak untuk solar panel bagi sistem yang output maksimum adalah 6000 watt. Besar ni je kotak dia, ada satu saja. Okey, ni solar panel jenis PET, flexible solar panel. Ini tuan-tuan solar panel untuk sistem kuasa solar 6000 watt output. Saya rasa kalau tuan-tuan yang tak pernah pasang sistem kuasa solar pun, tuan-tuan boleh agak, adakah ni saiz solar panel yang sesuai. Kemudian untuk kabel dekat dalam ni, terus terang saya cakap dengan tuan-tuan, daripada mula pagi tadi saya buat video ni, mula saya rasa excited lah sebab saya nak tengok macam mana rupanya sistem 6000 watt. Kemudian bila saya buat tu, saya tengok, saya berasa macam marah. Dan sekarang ni saya rasa macam sedih pun ada, sebab memang ramai di kalangan kita yang beli sistem ni. Adakah ni solar panel untuk sistem kuasa solar? Ini kabel yang dia bagi. Saiz kabel ni sama macam saiz kabel USB saja. Ni pun sama. Ini sambung dekat bateri. Yang ni pula nak sambung dekat solar charge controller. Ya Allah.
Saya pun tak tahu nak cakap apalah. Okey tuan-tuan, dekat solar panel ni bahagian belakang dia ada output USB dan juga DC output. Nak sambung dekat solar charge controller pun nampak macam lawak sangat lah. So kita tak payah test lah yang tentang DC output tu, kita test USB sajalah. Sini ada satu USB, sini pun ada satu USB. Kita tengok berapa watt kita dapat daripada solar panel ni. So kita sambungkan kepada USB meter. Kita tengok berapa amp kita dapat. Saya akan cas handphone ni. Dapat dalam 0.1 amp sama dengan 100 mA saja. Voltage dah turun 4.5, current 120 mA. Tak sampai 1 amp pun. Ni ke sistem untuk 6000 watt. Masih lagi 0.1 amp. Jadi kita tak payah buang masalah dengan solar panel ni. Memang confirm memang tak boleh, memang scam. Saya pun tak tahu apa nak buat dengan solar panel ni. Kalau tuan-tuan ada idea, mungkin tuan-tuan boleh komen dekat bawah. Nak guna untuk pump direct DC pun tak boleh. Ni pun tak tahu nak buat apa. Dan kalau cuaca panas, mungkin tuan-tuan boleh gunakan ni sebagai kipas angin lah. At least kalau time panas tu berguna jugalah. Kita boleh gunakan sebagai kipas semasa cuaca panas. Okey tuan-tuan, solar panel tak boleh pakai, solar charge controller pun tak boleh pakai. Yang tinggal sekarang untuk kita test adalah inverter ni. Inverter 6000 watt ni. Kita nak test, nak tengok hidup ke tak inverter ni. Tapi tadi saya cuba nak pasangkan kabel. Ini kabel 6 AWG, maksimum current untuk 1 meter lebih kurang 150 hingga 200 amp saja. Cuba tuan-tuan bayangkan, kabel yang 6 AWG pun tak boleh nak sambung dekat inverter ni, tak boleh nak masuk. Nak potong kabel baru, nak buat kabel baru pun macam tak berbaloi juga nak test. Kejap saya tengok apa kabel yang ada untuk kita test. Kita nak hidupkan juga inverter ni. Kita cuba potong sikit lah bahagian tepi ni supaya kita boleh pasangkan kabel. Nak buat kabel baru memang tak berbaloi. Okey, kita dah berjaya pasangkan kabel ni. Okey, dah siap buat sambungan. Dan untuk sambungan antara inverter dengan bateri ni, dekat tengah-tengah ni kita ada DC breaker 125 amp. Dan sama juga untuk DC gunakan breaker DC, untuk AC gunakan breaker AC. Sebab ni adalah sambungan DC, kita gunakan breaker DC. Dan untuk test ni kita akan gunakan bateri lithium iron phosphate 12 volt 100 mAh. Jadi sekarang ni kita akan upkan breaker ni. Kita akan tengok sama ada inverter ni boleh hidup ataupun tak. Upkan breaker. Kemudian kita cuba onkan inverter ni. Okey, inverter hidup. Untuk test ni kita akan cuba untuk hidupkan kipas angin ni. Ni kipas angin 230 volt AC. Power maksimum kalau buka sampai nombor 3 adalah 85 watt. Kita nak cuba untuk hidupkan kipas angin ni. Tapi sebenarnya dekat inverter ni ada bau sikit. Harap okey lah. Saya nak matikan dulu inverter. Kita pasangkan plug. Oh lah, plug tak boleh masuk. Okey, saya onkan balik inverter. Kita tunggu inverter running sekejap baru kita onkan kipas ni. Okey, inverter dah running. Saya akan cuba onkan kipas ni. Okey, kipas angin boleh hidup. Ni maksimum nombor 3. Kalau tuan-tuan tengok ni, mungkin tuan-tuan cakap, oh okey lah, boleh guna juga, kipas angin boleh hidup. Saya nak tunjuk satu benda dengan tuan-tuan. Masa saya mula hidupkan kipas angin ni, tuan-tuan akan dengar satu bunyi yang pelik. Okey, lagi sekali ya. Ni bunyi yang kita dengar semasa kita onkan kipas angin dengan menggunakan power daripada inverter ni. Sekarang kita akan bandingkan bunyi ni semasa kita onkan kipas angin ni dengan menggunakan power daripada AC, power daripada TMB. Dan sekarang ni kita akan gunakan power daripada TMB. Tuan-tuan boleh dengar beza bunyi semasa kipas angin ni dihidupkan. Dah tak ada bunyi buzzing tadi. Okey, tuan-tuan boleh dengar perbezaan antara power daripada inverter dengan power daripada TMB. Dan apa sebenarnya bunyi ni dan apa kesan bunyi ni terhadap peralatan elektrik kita.
Okey tuan-tuan, ini adalah digital handheld oscilloscope. Untuk kita test, kita nak tengok output waveform daripada output source. Tujuan kita nak test ni, kita nak tengok, saya nak cerita dengan tuan-tuan, kenapa semasa kita gunakan inverter ni, kita ada dengar bunyi buzzing, bunyi humming ataupun kita boleh panggil sebagai noise. Kita tengok dulu macam mana waveform ataupun sine wave yang kita dapat daripada output TMB ni. Saya dah pasangkan probe pada soket 3 pin dekat sini. Kita akan on. Kemudian tuan-tuan boleh nampak waveform yang keluar daripada power TMB ni. Kalau tuan-tuan tengok dekat oscilloscope ni, tuan-tuan boleh nampak pure sine wave. Dia punya wave ni nampak cantik saja. Inilah contoh pure sine wave daripada power source yang pure sine wave. Kita boleh nampak wave dia memang cantik. Sekarang ni kita tengok pula output waveform daripada inverter tadi. Saya akan onkan inverter. Dekat sini pun tuan-tuan boleh tengok perbezaan output waveform di antara AC power daripada TMB dengan AC power daripada inverter ni. Ini adalah contoh output waveform untuk inverter yang modified sine wave. Memang jauh berbeza kalau kita tengok curve dia ni. Dah nampak macam kotak-kotak. Inilah yang dipanggil sebagai modified sine wave. Dan inilah sebabnya kenapa tadi masa kita onkan kipas angin tu, kita terdengar bunyi buzzing, humming ataupun noise. Jadi kalau tuan-tuan nak beli inverter, pastikanlah inverter pure sine wave. Untuk tuan-tuan dapatkan inverter yang betul-betul pure sine wave berkualiti, saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description. Okey tuan-tuan, masa tengah shoot video tadi ada barang yang baru sampai. Dan yang ni pun sama juga, kita nak test, kita nak tengok adakah ni barang yang betul-betul berguna ataupun barang yang scam juga. Sama dengan sistem kuasa solar 6000 watt tadi. Yang ni adalah power bank, maksimum output 650 watt dan kapasiti bateri 180,000 mAh. Jadi kita nak tahu, kita nak tengok nanti, kita nak test sama ada betul tak kita boleh dapat output dan juga kapasiti yang diiklankan. Saya pun excited juga nak tengok, jadi kita buka dulu. Tapi test dalam video lain nantilah. Saya akan buka dulu. Dan yang ni mungkin saya akan test untuk tempoh masa yang lebih panjang sebab kita nak test betul-betul adakah ni betul-betul berguna, sebab harga dia agak murah jugalah berdasarkan kapasiti dan juga functionality yang ada pada power station ni. Kalau power station ni betul-betul berguna, alhamdulillah, ini mungkin pilihan yang terbaik untuk kita lah. Kalau tuan-tuan nak bawa pergi camping, perlukan power, tapi tak tahu lagi lah sebab saya pun tak pernah gunakan lagi brand ni. Barang pun baru sampai. Kita tengok dulu sikit. Untuk power bank ataupun power station ni, kalau nak ikutkan pada speknya tu, pada output power tu, kita boleh gunakan power bank. Ini lebih sesuai kita panggil sebagai power station lah sebab saiz dia dah semakin besar. Kalau ikutkan power station ni, kita boleh gunakan untuk hidupkan peti ais sebab maksimum output dia adalah 650 watt. 220 volt power station. Oh, kotak double. Satu petanda yang baik. Selalunya kalau produk-produk yang high quality, yang branded ni, kotak memang dia akan letak double lah. Sama juga dengan Blue Yeti dulu, semuanya kotak double. Tapi macam berat juga power station ni. Mungkinlah sebab kapasiti memang besar, 180,000 mAh. Kalau contoh power bank yang kita test hari tu, kapasiti katanya 100,000 mAh, tapi ringan saja. Yang ni memang betul-betul berat. Jadi dari segi berat ni saya rasa sesuai lah dengan 180,000 mAh ni. Kalau ikut dekat sini, AC output 220 volt 50 Hz, rated power 650 watt, DC output 12 volt 100 amp, USB 5 volt 2.4 amp, bateri capacity 720 watt hour, dan for sure bateri lithium sebab voltage adalah 3.7 volt, capacity 180,000 mAh. Untuk charging, DC adapter 12 volt 5 amp. So dalam next video nanti saya akan ceritakan lebih detail selepas kita buat test. Dan mulai pada hari ini ataupun malam ni saya akan start untuk testing lah. Dan saya akan share dengan tuan-tuan dalam next video nanti. So untuk yang ni dalam next video. Ok tuan-tuan, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni.
Saya harap video ni bermanfaat dan saya mohon maaf kalau ada tersalah kata. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.